قال عبد الله بن أبي أوفى قال فسمعت منه 4 كلمات: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وبثوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه الأخلاق وهذه الآداب التي دعانا إليها صلى الله عليه وسلم. Kata Abdullah bin Abi Aufa yang saat itu pertama kali menatap wajah Nabi dan dia belum beragama Islam, dia langsung jatuh cinta dan dia yakin ini seorang yang jujur luar biasa. Dia katakan, kata beliau, aku mendengar saat itu Nabi SAW menguntaikan beberapa kata-kata mutiara, 4 yang sempat direkod oleh beliau. Yang pertama, kata baginda Nabi SAW, ayyuhan nas afshus salam, wahai umat manusia, sebarluaskanlah salam, sebarluaskanlah keselamatan, sebarluaskanlah kedamaian. Jangan ada orang-orang yang membahayakan orang yang lain atau makhluk yang lain, kerana salam, keselamatan, kesejahteraan, keamanan perlu disebarluaskan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia di negeri Madinah Al-Munawwarah. Dan yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am. Kalau ada duit lebih, selalulah bagi orang makan, bagi jamuan kepada saudara-saudara kita, bagi jamuan kepada jiran tetangga kita. Tak peduli, setiap orang yang makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah, kita bagilah dia makan. Ini perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai umat Islam, ketika manusia-manusia ramai tenggelam di dalam tidurnya yang pulas dan nyenyak, bangkitlah engkau mengetuk pintu Allah, bangkitlah engkau bersujud kepada Allah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham. Dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungkan tali silaturrahim, jangan putuskan tali silaturrahim. Ini 4 perkara kalau kita buat, kata Nabi Muhammad SAW, pasti, garanti, tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Kaummu semua akan masuk ke dalam syurga Tuhanmu dalam keadaan sejahtera dan aman damai. هذه الأخلاق التي حملها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما ورثوه منه صلى الله عليه وسلم، فانتشر هذا الدين في أصقاع المعمورة بمثل هذه الأخلاق. Hadirin hadirat, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalar, diikuti oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang bermuamalah dengan baginda Nabi, sehingga para sahabat ini telah memikul akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun bertebaran di serata dunia dimanapun tempat mereka berada, di luar Jazirah Arab, di luar daerah negara Islam. Semua orang berduyun-duyun menganut agama Islam berkat mereka bermuamalat dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan akhlak para sahabat yang mulia dan agung, masuklah beramai-ramai ke dalam agama Islam secara beramai-ramai. نحن أمة الأخلاق، أمة نبي الأخلاق صلى الله عليه وسلم، لكن أين الأخلاق منا في هذا الزمان؟ كيف أولادنا؟ كيف بناتنا؟ ضاعت منا الأخلاق، ضاعت منا التربية في مدارسنا، في بيوتنا، في شوارعنا. فين هذه الأخلاق التي خلفها فينا صلى الله عليه وسلم؟ Kita ni umat akhlak. Nabi kita nabi yang terkenal dengan akhlak yang mulia dan luhur. Tetapi kita umat Islam pada hari ini, di mana kita daripada tarbiyah Nabi Muhammad? Di mana kita daripada akhlak baginda Rasulullah SAW? Anak-anak kita di jalanan tidak mengikuti akhlak Rasul, di rumah-rumah kita tidak berakhlak dengan akhlak Rasul. Di mana-mana semua umat Islam telah menjauhkan akhlak yang telah diajarkan, dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabiul Akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا يقول سيد الحبيب بكر المشهور، لا نريد أن نطيل، نختم بهذا. يقول سيد الحبيب بكر المشهور الكتاب والسنة. اليوم نسمع كثير من الناس ينادي نأخذ بالكتاب والسنة. نعم، نحن لا نأخذ إلا بالكتاب والسنة، لكن رأينا كثير من المسلمين يحمل الكتاب والسنة ثم يفجر، ثم يكفر، ثم يسب. بالكتاب والسنة يفعل مثل هذه الأفعال. سيد الحبيب المشهور يقول هناك مثلث مدموج، مثلث مرتبط، مثلث له 3 زوايا مرتبط. قال هذا المثلث المدموج لا يمكن أن ينفصل بعضه عن بعض، الكتاب والسنة، والمعادل الثالث معادل الأخلاق.
نحمل الكتاب والسنة بهذه الأخلاق، نفهم الكتاب والسنة بهذه الأخلاق التي حملها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبه وبهذه الأخلاق ينتشر هذا الدين وينتشر السلام وينتشر الوئام والرحمة بين الناس. إذا نحن طبقنا مثل هذا الكلام أخذنا بالكتاب وبالسنة ونظرنا في من طبق الكتاب والسنة كيف فعل وكيف عمل صلى الله عليه وسلم. Ya, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, terakhir kata Habib ingin membicarakan keterangan daripada guru besar kita almarhum al-Imam al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni bin Alawi Al-Masyhur rahimahullah ta'ala. Kata beliau, hadirin hadirat, hari ini kita selalu mendengar slogan, kita selalu mendengar orang-orang berbicara, peganglah Quran, peganglah hadis, alaika, hendaklah kamu pegang kitab Allah, hendaklah kamu pegang sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita setuju juga dengan slogan itu. Siapa di antara kita yang tidak menjadikan Quran imam kita? Siapa yang menjadikan hadis Nabi di belakang kita? Semua di antara kita mengidolakan hadis-hadis baginda Nabi, sunnah-sunnah Nabi SAW. Tetapi hadirin hadirat, yang peliknya kata Al-Habib Bakal Masyhur, ada orang-orang yang melaung-laungkan slogan berpegang pada kitab Allah, berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam masa yang sama, orang ini dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya melakukan perkara-perkara kekerasan, melakukan terorisme, membom di sana, membunuh di situ, mengkafirkan ulama ini, membid'ahkan umat Islam. Mereka melakukan kekerasan demi kekerasan. Mereka melakukan benda-benda yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal laungan slogan mereka, hendaklah kamu pegang kepada Quran dan pegang kepada hadis. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, sehingga dengan hal ini menyebabkan ramai orang-orang menjauhkan Islam. Jangan kata orang-orang kufar, orang Islam sendiri pun terkadang menjadi ragu dengan Islam. Kenapa? Mereka, kata Al-Habib Bakal Masyhur, mereka telah memisahkan 3 unsur terpenting dalam agama ini. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran, kitab Allah. Dan yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis baginda Nabi SAW. Tetapi agama ini bukan hanya Quran, agama ini bukan hanya hadis, tapi agama ini ada poin ketiga, iaitu al-akhlak, akhlak yang benar, akhlak yang mencontohi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini segi 3 yang tidak boleh kita pisahkan antara satu dengan lain. Kalau kita berpaksi kepada Al-Quran, wajib ikut sunnah Nabi Muhammad. Kalau kau berpegang teguh kepada Quran, berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad, kau wajib berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat, kenapa kita perlu berpegang pada akhlak Nabi SAW? Quran turunnya kepada Nabi Muhammad, hadis itu adalah ucapan dan tunjuk ajar Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus memperhatikan bagaimanakah perilaku baginda Nabi, bagaimanakah sikap baginda Nabi SAW. Sudah tentu itulah gambaran daripada Quran dan hadis. Kerana itu hadirin hadirat, bila kita hanya memahami Quran dengan cara yang picik, memahami hadis dengan cara yang picik, tetapi kita tidak mencontohi akhlak baginda Nabi, tidak mengkaji sirah baginda Nabi SAW, terjadilah kesalahfahaman yang besar itu, terjadilah radikalisme di mana-mana, terjadilah terorisme di mana-mana, terjadilah perbuatan suka membid'ahkan dan menyesatkan umat Islam yang lain. Kenapa? Mereka tidak berpaksikan kepada akhlak baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 perkara ini kita pegang dalam hidup kita, insya-Allah intasyaras salam, keamanan akan tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Umat Islamnya damai sesama mereka, umat manusia sesama umat manusia walaupun berbeza agama akan damai sesama mereka. Ini tunjuk ajar siapa? Tunjuk ajar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak akan melihat peperangan di sana sini, kerana tadi dalam hadis pertama yang diarahkan oleh baginda Nabi, afsyus salam, sebar luaskanlah keselamatan, sebar luaskanlah kedamaian. Ini intipati terpenting, poin terpenting di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi.